Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris dan ini cerita di sebalik berita. Seperti biasa kita singkapkan kisah di sebalik segala berita yang kami bawakan kepada anda setiap hari dan sepanjang hari di saluran ini, saluran 501 Astro Awani dan juga di astroawani.com. Baik, sembang banyak berkisar tentang rentas negeri hari ini. Apa lagi selain daripada rentas negeri, rakyat Malaysia di serata negara membincangkan berkenaan kebolehan untuk merentas negeri kembali. Tapi hari pertama berkuat kuasa kebenaran rentas negeri, kita lihat rata-ratanya lebuh raya di serata negara masih lagi agak lengang dan lancar perjalanan. Ini ke utara dan ini juga ke selatan. Masih lagi belum kita saksikan kesesakan yang luar biasa yang dijangkakan sebelum ini. Mungkin baru sehari dan orang ramai masih lagi belum sempat untuk memohon cuti dan sebagainya dan mengatur perancangan untuk balik ke kampung. Tapi itu ceritanya. Dan itu beritanya, dan cerita di sebalik berita adalah setiap negeri itu berlainan. Langkah-langkah persediaan dan juga siap siaga mereka untuk menerima gelombang individu manusia yang akan balik daripada khasnya ibu negara Kuala Lumpur berbeza. Dan di setiap negeri cabaran untuk memastikan pemantauan penguatkuasaan SOP itu terus mantap selepas ini untuk mengelakkan sebarang penularan baru berlaku atau gelombang baru tercetus juga berbeza. Dan salah satu negeri yang unik adalah Kelantan. Saya mahu terus saja bersama dengan Wakil Astro Awani Kelantan, Fandi Muhammad. Fandi, sebelum kita berbincang berkenaan dengan cabaran untuk menguatkuasakan SOP di Kelantan susulan tibanya orang ramai seperti yang kita bincang semalam, mungkin boleh kongsikan dahulu laluan-laluan utama memasuki negeri Kelantan bagaimana? Fandi difahamkan berada di sempadan di Pasir Putih. Ya, benar, Luqman. Saya kini berada di sempadan antara Terengganu dan juga Kelantan di Pasir Putih yang bersepadan dengan Jertih, di mana saya baru saja bersama dengan Ketua Polis Kelantan, Datuk Syafiq Mamat, yang meninjau sekatan jalan raya di Bukit Iyong ini. Dan apa yang dimaklumkan oleh beliau sebentar tadi, pada sebelah pagi keadaan lalu lintas terutamanya membabitkan pintu masuk sama ada di Gua Musang, di Jeli maupun di Pasir Putih ini, trafiknya bergerak lancar. Namun pada sebelah tengah hari sehinggalah ke saat ini, laluan masuk ataupun laluan keluar daripada sekatan jalan raya di pintu sempadan ini mulai menunjukkan peningkatan jumlah kenderaan yang begitu mendadak, di mana seperti yang dilaporkan oleh pihak polis sebentar tadi, dianggarkan sekitar 20% kenderaan daripada luar Kelantan mulai masuk ke negeri Kelantan ini. Bagaimanapun pada hari pertama ini mungkin cabarannya ataupun mungkin keadaan kenderaannya tidak begitu tinggi, namun pihak berkuasa menjangkakan pada hujung minggu ini peningkatan akan berlaku secara mendadak dan mungkin juga luar jangka. Walaupun kita juga ada bertanyakan sama ada luar jangka ini bermakna jumlah kenderaan ini adakah sama dengan jumlah kenderaan yang akan masuk menjelang perayaan sambutan Aidilfitri ataupun Aidiladha. Pihak polis tidak dapat menentukan jumlah peratusannya, namun mereka menjangkakan keadaannya akan bertambah ataupun mungkin trafiknya akan jam, mungkin lebih daripada 2 ataupun 3 kilometer di satu-satu pintu masuk. Dan pada hari ini juga saya telah pun dimaklumkan oleh Ketua Polis Kelantan sebentar tadi, ada satu pengguna ataupun sebuah kenderaan telah pun diarahkan berpatah balik kerana mereka ataupun keluarga yang menaiki kenderaan luar daripada Kelantan ingin memasuki sempadan Kelantan melalui sekatan jalan raya di Bukit Iyong ini, mereka tidak lengkap vaksinasi. Dan seperti yang telah dinyatakan oleh pihak berkuasa dan juga Majlis Keselamatan Negara, mereka yang komplit dos sahaja dibenarkan untuk aktiviti rentas negeri. Dan hari pertama ini, satu kes telah dikesan dan kenderaan yang luar daripada Kelantan ingin masuk ke Kelantan terpaksa diarahkan berpatah balik. Dan ini sebenarnya Luqman menunjukkan ketegasan dan juga ketegasan pihak polis dalam usaha menangani dan juga mengekan penyebaran wabak COVID di negeri Kelantan ini, Loks. Okey, jadi pihak polis ada memeriksa status vaksinasi di MySejahtera di sekatan jalan raya di Kelantan. Tapi soalan saya, Fandi, adalah kita faham selepas kebenaran rentas negeri diberikan berkuat kuasa hari ini, semua sekatan jalan raya atau roadblocks
berkenaan dengan ataupun berada di sempadan negeri tidak lagi akan didirikan, tiada lagi SJR kecuali di kawasan-kawasan seperti Gua Musang di Kelantan yang iaitu SJR yang membabitkan pencegahan jenayah dan sebagainya. Jadi mengapa masih lagi ada sekatan jalan raya di banyak tempat di Kelantan seperti di Pasir Putih? Sebenarnya setakat ini terdapat 4 sekatan jalan raya. Namun sekatan jalan raya yang dikekalkan itu bukanlah semata-mata untuk memeriksa ataupun membuat pemantauan terhadap kenderaan yang masuk daripada luar Kelantan. Sebenarnya pengekalan sekatan jalan raya di 4 pintu masuk itu merupakan kesinambungan kepada ops benteng yang telah pun diwujudkan sekian lama. Dan setakat ini sejumlah 16 sekatan jalan raya telah pun dibubarkan dan hanya tinggal 4 di pintu masuk, dan kesemua anggota polis yang bertugas di sekatan jalan raya telah pun diserapkan ataupun diarahkan untuk menjadi anggota petugas pemantauan, yang mana pihak polis memaklumkan seramai 540 anggota polis telah pun diarahkan untuk melakukan pemantauan dan juga pemeriksaan di pusat-pusat rekreasi, pusat membeli belah dan juga di kawasan-kawasan tempuan. Ini kerana mereka mungkin menjangkakan kebanyakan perantauan yang pulang ke Kelantan ini, walaupun awal itu kita tahu mereka ingin bertemu sanak saudara, mereka ingin bertemu dengan mak bapak mereka, mereka ingin bertemu dengan datuk dan nenek mereka, namun pada masa yang sama juga kemungkinan mereka akan orang kata keluar untuk shopping, keluar untuk berjalan-jalan, keluar untuk ambil angin ataupun makan angin di tempat pusat-pusat rekreasi ataupun pusat-pusat pelancongan. Untuk itu pihak polis bukan sahaja yang berpakaian seragam, sebaliknya yang berpakaian freeman akan berada di lokasi tumpuan dan juga di tempat yang menjadi tumpuan orang ramai, khususnya bagi perantauan yang pulang ke Kelantan seperti di Pasar Siti Khatijah, di zon bebas cukai Pengkalan Kubur, di zon bebas cukai Rantau Panjang. Dan untuk makluman juga Lokman, rata-rata rakyat Kelantan yang saya temui juga telah pun melahirkan kebimbangan mereka, bukan sahaja pada hari ini, sebaliknya beberapa minggu yang lepas ini, kerana seperti yang dilaporkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, terdapat 52 kes varian Delta dan juga Beta dikesan di negeri ini. Dan kebimbangan ini ada asasnya kerana kes yang dicatatkan seharian masih lagi mencatatkan 4 angka. Dan apa kata kita dengarkan apa yang diluahkan oleh rakyat Kelantan berhubung kebimbangan mereka mengenai kepulangan perantauan daripada luar Kelantan pada hari ini. Saya gini ya, kita memang dari sudut tanggungjawab sebagai warga negara memang rasa usin, sebab tu kita kempen SOP supaya mereka boleh balik tapi jangan menggunakan kebebasan untuk melanggar SOP. Sebab itulah kita perlu supaya orang Kelantan ini jangan dilabelkan berbagai label yang kita dengar dalam media itulah. Yang penting mereka balik dengan SOP, tak ada masalah. Jangan sampai menggunakan kebebasan merentas negeri ini menjadi kebebasan untuk melepas perasaan, melepas stres. Kita tidak mahu. Sebab dia akan berlaku seperti impak waktu pilihan raya di Sabah. Kerana nak pilihan raya, tak ingat khabar apa semua, akhirnya menyebab berpunca daripada merebut seluruh negara itu. Pertama saya nak mengingatkan kepada semualah, terutamanya para perantau yang berada di luar Kelantan yang menganggap ini peluang terbaiklah untuk mereka balik bermesra dengan ibu bapa, sanak saudara yang agak begitu lama tempoh mereka tak balik. Tidak ada masalah untuk mereka pulang, melepaskan rindu katanya untuk sama dengan keluarga. Cuma yang paling penting ialah pastikan kita tidak bawa balik bersama kepada keluarga kita perkara yang buruk. Itu barangkali kalau kita tidak pastikan kita ni sihat, sudah vaksin 2 dos dan memakai pelitup muka dengan baik, menjaga SOP dengan baik. Kalau kita tak boleh buat sedemikian, saya bimbang bahawa kepulangan kita tadi boleh membawa perkara buruk kepada keluarga dan masyarakat. Saya juga bimbang kalau kita balik ni hanya sekejap saja bersama keluarga, tetapi kita ambil peluang kepada perkara-perkara lain yang boleh mengundang keburukan. Contohnya memperbanyakkan aktiviti berkelah ke sana kemari. Akhirnya peluang bersama keluarga tu kurang.
balik untuk benda-benda lain. Jadi kita balik ambillah peluang sebetulnya sebaik-baiknya untuk kita mengeratkan hubungan silaturahim bersama keluarga dan menjaga SOP dengan baik. Pastikan kita ni tidak ada gejala, insya-Allah kita akan selamat. Ya, ini kebimbangannya Fandi. Ya, semalam kita bincangkan berkenaan dengan kebimbangan kerajaan negeri bahawa mereka mungkin tidak mempunyai kaki tangan dan sebagainya yang cukup untuk memastikan mereka boleh memantau penjagaan SOP dengan secukupnya apabila tibanya ratusan ribu atau jutaan orang di negeri Kelantan selepas mereka dibenarkan rentas negeri. Dan sebab setakat ini kita masih lagi belum mendapat perkembangan sama ada bantuan yang diminta daripada kerajaan negeri kepada kerajaan persekutuan akan diberi sama ada daripada segi kaki tangan atau sebagainya. Jadi adakah sekarang ini pelannya hanya untuk mengharapkan orang ramai mengamalkan disiplin kendiri menjaga SOP? Ada sebarang backup plan selain daripada itu, Fandi, jika ada berlaku sebarang penularan? Sebenarnya saranan ataupun ingatan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri Kelantan itu ada asasnya kerana dalam tempoh sebulan ini hasil tinjauan dan juga hasil pemantauan yang dilakukan oleh pihak berkuasa mendapati sebahagian besar rakyat Kelantan sudah mulai alpa. Mungkin kita tahu mereka sudah orang kata kalis ataupun mungkin sudah merasa sudah biasa berada dalam endemik. Namun pada masa yang sama keadaan ketidakpatuhan dan juga pelanggaran SOP itu telah mengundang bahaya kepada golongan yang berisiko, terutamanya ibu bapa. Yang kita tahu kebanyakan di luar bandar Kota Baru ini ramai warga emas yang tinggal bersama dengan anak cucu, yang anak mereka keluar seharian bekerja, keluar mencari nafkah dan sebagainya, pulang ke rumah, yang sekiranya mereka tidak memakai pelitup muka semasa berada di luar, mereka pulang sudah pasti membawa mengundang bahaya kepada ahli keluarga mereka sendiri. Ini yang telah berlaku di kampung di sebuah kampung di Kuala Kerai, di mana kampung tersebut masih lagi dikenakan perintah kawalan diperketatkan. Ini kerana berlaku pelanggaran di kampung tersebut yang mana aktiviti tahlil diadakan, dan pada masa yang sama juga berlaku aktiviti majlis kahwin, kunduri kendara masih dilakukan, walaupun itu merupakan satu larangan ataupun larangan untuk mengadakan sebarang majlis. Namun itu yang berlaku kerana sikap alpa dan juga pelanggaran SOP telah mengundang bahaya bukan sahaja kepada kampung tersebut, sebaliknya kampung-kampung yang berhampiran. Dan dalam hal ini sebenarnya, dalam menuntut kepatuhan SOP ini, kerajaan negeri, pihak berkuasa, baik polis, baik sesiapa pun telah meletakkan tanggungjawabnya kepada rakyat Kelantan itu sendiri. Jadi mereka perlu menjaga mereka dan keluarga mereka. Untuk penguatkuasaan SOP, untuk penguatkuasaan dari sudut tindakannya, sememangnya kerajaan negeri mempunyai kekangan kerana keanggotaan yang ada itu mungkin tidak mencukupi untuk mengawasi setiap pelusuk daerah, setiap pelusuk kampung. Dan kita tahu sekiranya tumpuan hanya diberikan untuk memantau pematuhan SOP, sudah pasti kerja-kerja lain, kerja-kerja untuk pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan. Untuk itu kerajaan negeri dan juga pihak berkuasa sememangnya amat menyuruh rakyat Kelantan supaya mereka turut membantu pihak berkuasa. Kerana kita tahu bukan sahaja rakyat yang letih, sebaliknya petugas barisan hadapan juga pun mengalami nasib yang sama, Lokman. Muhammad Fandi Muhammad, Wakil Sarawak Kelantan, kekal selamat di sana ketika menjalankan tugas apabila sudah makin ramai orang yang akan berada di Kelantan dalam hari-hari yang akan datang. Tanggungjawabnya adalah berada di tangan anda kerana kita tidak boleh menjangka bahawa kerajaan akan memantau segala aspek kehidupan kita setiap masa, dan kita juga tidak mahu kerajaan memantau setiap aspek kehidupan kita pada setiap masa. Oleh itu, kita perlu mengambil tanggungjawab untuk memainkan peranan kita apabila kebebasan sudah diberikan kembali dan dikembalikan kepada kita semua. Itu berkenaan dengan rentas negeri. Banyak orang yang bercakap berkenaan dengan rentas negeri hari ini, tapi jangan lupa, gelora politik Melaka masih lagi belum selesai. Kita akan bercakap berkenaan itu selepas ini. Jangan ke mana-mana.